Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu lahir dalam keadaan yatim, kemudian aku lindungi perjalanan hidup kamu? Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu lahir dalam keadaan tidak ada apa-apa petunjuk, kemudian aku tunjukkan jalan hidup kamu? Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu lahir dalam keadaan tidak ada apa-apa harta benda, kemudian aku senangkan hidup kamu? Cuma aku ingin pesan pada kamu, fa ammal yatima fala taqhar. Pada anak-anak yatim, usahlah kamu tengking-tengking mereka. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Pada orang yang minta-minta, usahlah kamu herdik mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan setiap nikmat-nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah itu, kamu sebutlah tanda kamu mensyukuri nikmat Allah. Surah Ad-Duha. Yang dihormati pengurusi dan ahliatan kuasa surau, yang dihormati yang berhormat kawasan, yang dihormati pemimpin-pemimpin di semua peringkat, yang dihormati barisan para alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat di mana Allah panjangkan umur kita sehingga kan kita berjaya berada dalam bulan Rabiul Awal ini. Syukurnya kerana di saat mana kita masuk dalam bulan Rabiul Awal ini, sekali lagi kita boleh menghidupkan kembali rasa kasih dan cinta kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan dalam hidup kita, jarak kita sekarang ini sejarak lebih kurang 1500 tahun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarang orang nak ingat kepada orang yang dah wafat sebegitu lama dalam hidup ini. Kita tak payah sebut orang lain dah. Sebut keturunan kita pun sama. Walaupun dia satu keturunan dengan kita, jarang kita nak ingat keturunan kita itu. Dalam hidup kita ni kita tak ingat dah. Kalau orang tanya siapa nama ayah kita, boleh jadi kita boleh jawab. Kalau orang tanya siapa nama datuk kita, boleh jadi kita boleh jawab lagi. Tapi kalau orang tanya banyak lagi, siapa nama datuk kepada datuk kita, tentu kita tak boleh jawab. Walaupun dia satu keturunan dengan kita. Tapi ada seorang manusia ni kita kena jawab. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini perlu dijawab dan diingat. Dalam diri kita bukan sekadar kita jawab dan kita ingat, tetapi perlu kita sampai peringkat mencintainya. Bukan sekadar kita mencintai Nabi Muhammad begitu saja, tidak. Tetapi kita diajar supaya sampai peringkat kita cinta pada Nabi Muhammad sehingga kita beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dipanggil peringkat yang perlu kita dapatkan dalam hidup kita. Kenapa kita kena jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Jawabnya kerana sebentar lagi kita akan menghadap depan Allah. Bila kita mati, kita masuk saja dalam kubur, seorang yang akan ditunjuk, malaikat akan tunjuk terus depan kita ni, man hadar rajul, siapa lelaki ini dalam hidup kamu. Lepas pada tanya soalan ma rabbuka, tanya terus soalan wa ma nabiyyuka, bagaimana kamu bernabikan nabi kamu. Masuk je dalam kubur tu kena jawab terus dah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita bayangkan kalau kita tak kenal Rasulullah, kalau kita hidup tak pernah kita dekat dengan Rasulullah, macam mana kita nak jawab dalam kubur sebentar lagi? Waktu mana kita menghadap depan Allah nanti? Boleh jadi kita kata tak kisahlah ustaz, dalam kubur tu sekejap je kita sebut demikian. Tapi bila kita bangun di padang mahsyar, bangun saja di padang mahsyar, kita akan sibuk cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak cari keluarga kita, kita tak cari anak isteri kita, kita tak akan cari adik-beradik kita. Yang kita cari Nabi Muhammad saja. Cuba bayang kalau kita hidup di atas dunia ini, kita tak kenal dan kita tak rapat dengan Rasulullah. Agak-agak tak malu ke kita nak pergi menghadap depan Rasulullah, nak minta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu mana kita bangun di padang mahsyar nanti? Kemudian boleh jadi kita jawab padang mahsyar tak apa lagi ustaz, ada lagi kita jawab. Lepas pada padang mahsyar kita perlu melalui titian sirat dan kita akan masuk dalam syurga Allah. Bila kita masuk dalam syurga Allah, tak ada orang yang nak duduk sebelah penyebelah antara satu sama lain, kecuali semua nak duduk sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berebut nak duduk sebelah Rasulullah. Dalam syurga ni, orang dalam syurga semua nak duduk sebelah Rasulullah. Sebagaimana yang disebut oleh Raba'ah. Raba'ah tatkala mana dia tidur depan rumah Rasulullah. Malam-malam dia tidur depan rumah Rasulullah. Waktu mana dia tidur depan rumah Rasulullah, Rasulullah bangun saja, Rasulullah turun daripada rumah nak ambil wuduk, dia bangun dah. Dia bersiap awal-awal lagi, siap dengan cereknya, dengan air tersebut. Kemudian dia sediakan untuk Rasulullah, dia tuangkan air untuk Rasulullah. Demikianlah dalam malam-malam yang dilalui dalam hidup dia. Malam-malam pergi tidur depan rumah Rasulullah. Bila tidur depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bangun saja, kemudian dia terus ambil bekas air, dia pun tuang air pada Rasulullah. Rasulullah satu hari lepas pada ambil wuduk, Rasulullah mandang wajah Raba'ah. Raba'ah, kamu ni aku perhati tiap-tiap hari tidur depan rumah aku. Kamu ni malam-malam aku belum lagi bangun, kamu dah bangun. Tunggu aku bangun. Sebenarnya kamu nak apa daripada aku wahai Raba'ah? Kamu nak apa daripada aku wahai Raba'ah? Salni, kamu minta sekarang Raba'ah. Kamu nak projek apa senang cerita? Daripada aku wahai Raba'ah, kamu duduk tidur depan rumah tangga aku ni. Kamu nak apa Raba'ah? Salni, minta dengan aku sekarang wahai Raba'ah. Raba'ah memandang Rasulullah. Dia sebut Rasulullah, aku tak nak segala apa di atas dunia ni ya Rasulullah. Yang aku nak dengan kamu Rasulullah, tolonglah untuk doakan aku an urafiquka fil jannah. Aku nak aku dekat dengan kamu dalam syurga nanti ya Rasulullah. Aku nak biar aku duduk sebelah kamu dalam syurga nanti ya Rasulullah. Rasulullah angkat muka Rasulullah. Rasulullah tegur terus pada dia, Raba'ah, kamu bantulah aku dalam aku berdoa pada kamu, agar kamu boleh mendampingi aku dalam syurga nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dengan apa dia? Bikasratis sujud, dengan kamu perbanyakkan sujud dalam hidup kamu. Maknanya kamu jaga solat dan kamu jaga selawat. Ulama-ulama tafsir demikian. Maksud sujud ni apa dia? Banyak jaga solat kamu. Jangan kamu tertinggal daripada solat dalam hidup kamu walaupun satu rakaat. Kalau kamu ingin dekat dengan aku dalam syurga nanti. Demikian juga bibir kamu jangan berhenti daripada selawat dan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksudkan. Sampailah di padang mahsyar Allah. Nak suruh sampailah berada dalam syurga. Kita nak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatian sekian, kalau kita hidup zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak jumpa
satu suasana dipanggil sambutan-sambutan sebegini. Tak jumpa sambutan Maulidin Nabi. Kita tak jumpa program sambutan Isra' wal Mi'raj. Tak jumpa peristiwa yang disebut dengan program sambutan Nuzulul Quran dan seumpama. Datang zaman kita berjumpa program sebegini. Kenapa program sebegini diadakan? Dengan tujuan apa? Program sebegini perlu diadakan di kalangan kita. Ulama-ulama jawab, kalaulah di zaman Rasulullah sahabat-sahabat ada masalah, mereka akan terus cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita ni, kalau kita ada masalah, kita cari siapa? Bila kita ada masalah dalam hidup, tentu bila kita sebut kita orang mukmin, kita ni akan berhadapan dengan masalah. Bila kita ada masalah, kita rujuk pada siapa dalam hidup kita? Ramai di kalangan kita lari daripada sumber rujukan. Sumber rujukan dalam hidup. Sumber rujukan kita siapa dia? Allah dan juga Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama sepakat ada 4 sumber rujukan kita. Ulama sebut Al-Quran, yang kedua hadis Nabi, yang ketiga ijma' ulama, dan yang keempat qiyas. Dipanggil demikian. Yang ini sumber rujukan kita. Bila kita berhadapan dengan masalah, balik pada Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kamu bertelagak, kamu ada masalah dalam hidup kamu, balik pada Allah. Farudduhu ila Allah. Balik semula kamu pada Allah. War Rasul, dan kembali balik pada Rasul. Kenapa Allah hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Yang sampai peringkat perlunya kita, bila kita semakin jauh dengan Rasulullah, tetapi kita biar semakin dekat dengan Rasulullah. Masa kita jauh dengan Rasulullah, semakin menjarak. Tapi walaupun masa kita semakin menjarak kita dengan Rasulullah, tapi kita kena dekat. Kerana pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut tuba liman ra'ani wa yu'minu bi. Rasulullah sebut demikian. Beruntunglah kamu, kata Rasulullah, orang yang pernah melihat wajah aku, kemudian dia beriman pada aku. Beruntung dia, kata Rasulullah, sebab dia lihat wajah aku, kemudian dia beriman dengan apa yang aku bawa. Tapi Rasulullah sebut watuba, 3 kali Rasulullah sebut. Dan beruntunglah liman lam yarani wa yu'minu bi. Orang yang tak pernah melihat wajah aku, kemudian dia beriman pada aku. Siapa yang tak pernah lihat wajah Rasulullah? Kita lah yang tak pernah lihat wajah Rasulullah. Dalam keadaan kita tak pernah lihat wajah Rasulullah, kemudian dalam masa yang sama, kita pula semakin kita jarak jauh dengan Rasulullah, kita pula bukan satu bangsa dengan Rasulullah, kita pula bukan satu negeri dengan Rasulullah. Dalam keadaan gitu, kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan Rasulullah ni dalam keadaan erti kata yang sebenar, bukan erti kata pada mulut sebagaimana kita sebut begitu saja, tidak. Tapi dekat dengan Rasulullah, Rasulullah sebut terus, bagaimana kamu dekat dengan aku? Kamu kena dekat dengan aku ni bagaimana? Kamu mesti sampai peringkat kamu mengenali aku, sehingga kamu beriman dengan apa yang aku bawa ini sendiri. Cinta pada Rasulullah bukan sekadar dilafaz pada mulut saja, tidak. Cinta pada Rasulullah bukan sekadar yang dinamakan dengan kita sebut saya sayang Rasulullah, saya sayang Rasulullah, tapi dalam masa yang sama kita tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak beriman? Saya nak jawab terhadap pertanyaan kita dalam perbincangan kita malam ini yang disebut dengan umat akhir zaman. Bagaimana kita nak hadapi suasana ini? Suasana di waktu mana tidak ada lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat mana kita hidup dalam dunia yang materialistik, dunia kebendaan. Dalam masa yang sama, kita ni tak nampak pun Rasulullah ni menjadi keutamaan dalam kehidupan kita sehari. Dalam hidup kita, kita nampak keutamaan dalam hidup kita apa dia? Perut kita yang lebih utama. Ramai di kalangan kita nampak kepentingan perut dalam hidup dia dibandingkan dengan kepentingan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tanya di kalangan kita, bangun saja daripada tidur,
kita akan tanya apa? Kita nak sarapan apa? Kita nak makan dekat mana? Tengah hari je kita akan sibuk tanya, kita nak makan apa? Malam kita akan tanya lagi, malam ni nak makan apa? Kita lebih utamakan perut kita dibandingkan kita tanya Rasulullah nak apa dia daripada kita dan sepanjang kita hidup ini sendiri. Pernah tak kita tanya dalam hidup kita, Rasulullah nak apa dia daripada diri kita? Yang ni yang kita kena faham di peringkat awal. Kalau tidak, saya nak sebut kepentingan perut, kepentingan yang disebut dengan dalam kekeluargaan. Ada orang sibuk nak jaga keluarga, dia bukan nak sibuk nak jaga agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan kita sibuk dalam hidup nak jaga apa dia? Nak jaga masyarakat. Dia bukan nak jaga agama dalam masyarakat dia tersebut. Benda yang silap di kalangan kita. Hidup kita di antara benda yang paling utama yang kita kena jaga pada diri kita ni. Jaga apa dia? Jaga agama. Jaga agama ni. Kenapa jaga agama? Kerana Rasulullah dia tak tinggalkan pada kita yang disebut dengan harta benda. Rasulullah tak tinggal dinaran wala dirhaman. Aku tak tinggalkan harta benda dan juga wang ringgit pada kamu. Walakin Rasul, tapi yang Rasulullah tinggalkan pada kita yang disebut dengan warasatul anbiya, pewaris-pewaris Nabi, yang dinamakan dengan apa dia? Membawa agama dalam kehidupan yang utama dalam hidup kita. Kalau kita ni, saya nak sebut sikit lagi, nak suruh kita faham. Jangan kita ni sampai peringkat sambut maulud, tetapi kita tak jaga agama. Satu kesiapan dalam hidup kita. Satu benda yang silap. Kerana apa dia? Kerana sambut maulud ini menjadi satu wasilah, satu perumpamaan, satu jalan yang digunakan oleh ahli ulama. Nak suruh kita faham bahawa bila kita sambut maulud ini, nak suruh kita lepas pada ni semakin bersemangat untuk nak jaga agama Islam ini sendiri. Ini kepentingan yang utama. Kalau tidak, kita akan sambut maulud sebagaimana yang disambut oleh Abu Lahab dan juga the gang tersebut. Abu Lahab sambut kelahiran Rasulullah. Tuan-tuan baca dalam sejarah bagaimana Abu Lahab sambut Rasulullah. Di antara orang yang terawal yang menyambut kelahiran Rasulullah, siapa dia? Abu Lahab. Sejarah yang dicatatkan bila Suhaibah Aslamiyah bawa jasad Rasulullah ini, tunjuk pada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, kamu dapat anak saudara yang baru, namanya Muhammad. Suka Abu Lahab. Suka Abu Lahab ni, gembira sungguh. Bila Suhaibah bagi Rasulullah pada dia tersebut, sukanya Abu Lahab ni, termerdeka Suhaibah. Merdeka kamu hari ini, wahai Suhaibah. Merdeka Suhaibah. Padahal Suhaibah tu seorang hamba yang kulit putih. Hamba kulit putih yang usia muda lagi, dalam 28 tahun ke 29 tahun. Suhaibah Aslamiyah. Kemudian hamba kulit putih, rajin kerja, dibeli pula dengan harga yang mahal, 35,000 dirham yang dibeli saat tersebut. Tiba-tiba suka sangat. Oleh kerana suka kehadiran Rasulullah ini, kerana Suhaibah bawa berita dan bawa jasad Rasulullah ini pada Abu Lahab, Abu Lahab merdekakan Suhaibah. Merdekakan Suhaibah. Termerdeka Suhaibah. Bila merdeka Suhaibah, tak berhenti dengan merdeka Suhaibah. Junjung jasad Rasulullah ni. Bawa jasad Rasulullah ni tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali tawaf. Pusing di Baitullah sebanyak 7 pusingan. Sambil tawaf tersebut, tawaf sebanyak 7 kali ni, junjung tersebut sebut apa dia? Hadza ibni wa hadza fakhri. Ini anak saya dan ini kebanggaan saya, katanya Abu Lahab tersebut. Suka dia tak sebut hadza ibnu akhi, ni anak saudara saya, tak. Dia sebut hadza ibni wa hadza fakhri. Ini anak saya dan ini kebanggaan saya, disebut demikian. Suka dia. Siap dia tawaf sebanyak 7 pusingan. Tawaf sebanyak 7 pusingan ini. Kemudian dia pergi jumpa dengan Suhaibah. Bagi tahu pada Suhaibah, Suhaibah, aku suka hari ini Suhaibah dapat anak saudara ni. Aku suka sangat hari ini. Bagi tahu pada penduduk Mekah ini, aku nak sembelih unta sebanyak 17 ekor pada hari ini. 17 ekor. Aku nak agihkan daging-daging ini pada mereka yang memerlukan daging-daging ini. Kerana sukanya tu dengan kehadiran Muhammad bin Abdullah ini sendiri. 17 ekor tuan-tuan disembelih unta. Kita malam ni berapa ekor unta malam ni? Kita malam ni kalau ada bihun pun satu rahmat. Nak sebutnya jauhnya beza kita dengan sambutan Abu Lahab.
Abu Lahab suka, gembira sungguh. Tapi bila Rasulullah membawa Islam, mula bawa Islam, siapa yang lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Lahab yang sama. Orang yang sama yang menyambut kelahiran Rasulullah, orang yang sama menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila lawan Rasulullah, lawan ni bukan dia tak kenal Rasulullah. Dia kenal Rasulullah. Rasulullah pergi, dalam sejarah cerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah Abu Lahab sebanyak 72 kali. Ajak masuk Islam, mai masuk Islam. Ajak masuk Islam. Tapi bila Rasulullah sebut saja tentang yang disebut dengan Islam ini, orang inilah menentang Rasulullah. Bangun, ambil batu, nak baling Rasulullah. Sambil sebut apa dia? Tabban laka ya Muhammad. Alihadza jama'tana ya Muhammad. Pergi mampus kamu wahai Muhammad. Kerana nikah kamu kumpulkan kami wahai Muhammad. Lawan, ambil batu nak baling Rasulullah. Allah turunkan hijab, menyelamatkan Rasulullah. Turun ayat Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Allah mula ajar demikian. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Pergi mampus kedua tangan Abu Lahab dan pergi celakalah kedua tangan Abu Lahab tadi. Allah nak marah sungguh. Dua kali Allah sumpah. Tabbar kali yang pertama, kemudian watab kali yang kedua. Nak sebutnya sungguh-sungguh Allah benci. Orang yang sama ni menyambut Rasulullah. Orang yang sama lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan jadi Abu Lahab yang kedua, jangan. Cukuplah dengan Abu Lahab itu menjadi satu sejarah dalam hidup kita yang untuk dijadikan ingatan sampai hari ini. Dan jangan jadi bagaikan Abu Talib yang menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib bukan orang lain, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib tak kenal ke Rasulullah? Kenal. Dia jaga bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafatnya ibunya Aminah. Kemudian lepas mana sebut, wafat pula datuknya Abdul Muttalib. Usia 6 tahun, wafat ibu. Usia 8 tahun, wafat datuk. Dengan siapa Rasulullah tinggal? Dengan Abu Talib. Rasulullah tinggal dengan Abu Talib. Bila tinggal dengan Abu Talib, keluarga yang besar, anak yang ramai, Abu Talib. Rasulullah sanggup untuk tinggal dengan Abu Talib. Waktu mana pergi ke Syam, pergi dengan Abu Talib, niaga dengan Abu Talib. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan nak kahwin dengan Khadijah binti Khuwailid, Abu Talib yang bawa pinangan Rasulullah. Kemudian dia yang mengetuai perkahwinan Rasulullah dengan Khadijah binti Khuwailid. Waktu mana Rasulullah menjadi nabi dan juga rasul, Abu Talib yang mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba waktu mana Abu Talib hampir wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapati Abu Talib tidak bersama dengan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, ujuk Abu Talib, pakcik, tinggal pakcik seorang lagi yang tak mengucap. Isteri pakcik dah mengucap. Anak perempuan pakcik Ummu Hanif dah mengucap. Anak lelaki pakcik Ali bin Abi Talib dah mengucap. Tinggal pakcik seorang lagi tak mengucap. Pakcik, sebut pakcik, asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah, katanya Rasulullah. Rasulullah sebut pakcik, tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku Muhammad ini Rasulullah. Geling pada Abu Talib, Muhammad, aku tahu kamu Rasulullah. Aku tahu yang kamu sebut itu semua betul wahai Muhammad. Pada mahsyar yang kamu sebut itu betul. Azab kubur yang sebentar lagi yang akan dilalui ini akan betul. Abu Talib sebut segala benda yang kamu ajar semua betul wahai Muhammad. Tapi Muhammad, biarlah aku seorang mati dalam keadaan tak beriman pun. Terduduk Rasulullah. Rasulullah terduduk. Dengar penyataan bapa saudara ni. Rasulullah sebut pakcik. Kalau pakcik sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pakcik selamat pakcik. Sebut yang tu je. Tak nak sebut. Bila tak nak sebut ni, Rasulullah baca doa. Angkat tangan. Pegang tangan pakcik dia. Baca, sebut pada Allah, ya Allah, selamatkanlah pakcik aku seorang ni, ya Allah. Pakcik aku ni aku sayang sungguh, ya Allah. Nangis teresak-esak Rasulullah. Bila Rasulullah demikian baca doa minta dengan Allah, turun ayat Quran tegur Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad,
kamu tak layak memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang. Tapi Allah lah yang layak memberi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Hidayah ni bukan main-main, tuan-tuan. Hidayah ni macam kita datang malam ni. Tak semua orang dapat datang malam ni. Ramai orang tahu. Tapi semua ke boleh datang? Tak semua. Tak semua. Yang duduk kat rumah tu, kalau kita tanya, kamu tak pergi dekat surau. Orang ramai dekat surau, parking penuh dekat surau, kamu tak pergi? Tak. Kenapa? Dekat surau ada apa? Malam ni ada ceramah maulud disebut. Habis, kenapa yang kamu tak pergi? Aku malam ni ada siaran ulangan Jangan Benci Cintaku disebut. Malam ni aku tak sempat nak pergi dengar ceramah. Orang tanya pada dia, kamu tak pergi, kenapa kamu tak pergi? Sebenarnya, aku nak beritahu pada kamu, dia sebut, aku tak dapat hidayah lagi, dia sebut. Hidayah ni Allah pilih. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah pilih orang ni aku bagi, orang ni aku tak bagi. Satu saya sebut awal-awal tadi, bersyukurlah kepada Allah di atas nikmat kehadiran kita pada malam ini. Mulut kita disebut alhamdulillah. Sampai tiap kali mana kita solat, kita sentiasa minta hidayah. Kita tak minta duit, kita tak minta jawatan, kita tak minta kedudukan. Yang kita minta hidayah. Tiap kali mana kita solat sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Kenapa kena baca doa demikian? Kerana Allah pilih, orang ni aku bagi, orang ni aku tak bagi. Contoh manusia yang tak diberi oleh Allah hidayah ni, yang sambut Rasulullah, yang menjaga Rasulullah sampai dia tua dekat menghadap depan Allah. Saat mana dia hampir-hampir memang boleh selamat dalam hidup dia, tapi dia tak beriman kepada Allah, menjadi bahaya. Satu saya nak sebut, cinta pada Rasul bukan sekadar cinta bagaikan kita cinta terhadap pasangan hidup kita. Cinta pada Rasul bukan sebagaimana kita cinta kepada yang disebut dengan ayah dan ibu kita. Cinta pada Rasul sehingga kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia yang beriman di saat mana perlu pada kita? Ada contoh yang mudah untuk kita nak faham. Contohilah perjalanan hidup yang disebut dengan sahabat-sahabat dan sahabiah yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia yang cinta pada Rasulullah, yang besar sehingga beriman? Khadijah binti Khuwailid. Khadijah di antara manusia contoh dalam berhadapan dengan segala ujian hidup. Allah tunjukkan contoh daripada ummahatul mukminin. Ibu kita ini, Khadijah binti Khuwailid, cinta pada Rasulullah. Cinta sampai peringkat apa dia? Benar-benar beriman pada Allah. Tak ada saat yang indah dalam hidup Rasulullah, saat masa yang diukir dan dilukis di sisi Rasulullah, saat-saat hidup dengan Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan dalam perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila lepas pada wafat Khadijah, nama Khadijah sentiasa meniti di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Khadijah disebut. Bergurau dengan Aisyah, nama Khadijah disebut. Bergurau dengan Hafsah, nama Khadijah disebut. Nama Khadijah ni sentiasa berada di bibir Rasulullah. Ini contoh manusia yang benar-benar menyambut maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Rasulullah pada Khadijah, sampai Aisyah radhiyallahu anha kata, aku tak pernah rasa cemburu dalam hidup aku lebih daripada aku cemburunya terhadap Khadijah binti Khuwailid yang sudah wafat itu. Aku tak boleh nak bayang macam mana cemburunya aku terhadap Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha sebut demikian. Kenapa cemburu? Waktu mana bergurau sebut nama Khadijah, duduk main-main, duduk saja-saja akan sebut nama Khadijah. Bila sebut saja nama Khadijah, Aisyah radhiyallahu anha kata, aku ni bila Rasulullah sentiasa sebut nama Khadijah, aku fikir bangun. Aku tinggalkan Khadijah, aku tinggalkan Rasulullah. Aku pergi ke dapur untuk merasa tenangkan jiwa aku. Pergi ke dapur, aku sedang masak. Saat mana aku sedang masak, Rasulullah datang. Rasulullah tegur aku, Aisyah, kamu buat apa Aisyah? Aisyah jawab, masak ya Rasulullah. Masak? Kamu masak tu, kamu masakkan. Bila kamu masak, kamu banyakkan kuah, wahai Aisyah. Bila banyak kuah yang banyak ini, kita akan agih-agihkan kuah-kuah ini pada kawan-kawan Khadijah.
Sebut lagi nama Khadijah. Aisyah dia kata, bila disebut kali saat mana aku dah meninggalkan Rasulullah, tiba-tiba nama Khadijah disebut lagi, aku pergi dekat dengan Rasulullah. Aku sebut pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu asyik membilang nama orang yang sudah wafat, ya Rasulullah? Kenapa kamu tak menyebut nama orang yang masih hidup ini, ya Rasulullah? Maksud hidup dia siapa? Dia. Kenapa sibuk menyebut nama Khadijah? Nama Khadijah diulang dan diulang. Berubah wajah Rasulullah. Wajah Rasulullah berubah. Sampai peringkat Rasulullah tengok Aisyah. Rasulullah sebut, Aisyah, kamu cemburu ya? Aisyah jawab, ya, saya cemburu ya Rasulullah. Saya cemburu ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut terus, Aisyah, kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Satu-satu wanita yang beriman kepada Allah di saat mana manusia lain tidak lagi beriman pada Allah. Seorang perempuan yang dalam keadaan hidup dia dalam keadaan yang benar-benar mengenali Rasulullah, mencintai Rasulullah, kasih pada Rasulullah. Bila Rasulullah ajar tentang Islam, terima terus tentang Islam. Tak ada berdolak-dalik dalam hidup dia waktu mana Rasulullah menceritakan Islam. Balik daripada Gua Hira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ketakutan. Bila dalam Gua Hira berlaku peristiwa yang disebut dengan apa dia? Peristiwa turunnya wahyu yang pertama. Malaikat Jibril datang, peluk Rasulullah, sebut, "Iqra ya Muhammad." Baca wahai Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Ma ana biqari'in." Aku tak reti membaca. Sebut sampai 3 kali. Peluk sampai 3 kali sebut, "Iqra ya Muhammad." Iqra wahai Muhammad. Baca wahai Muhammad. Dia sebut, "Ma ana biqari'in." Aku tak reti membaca. Lalu dibaca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq." Ni cerita ni tuan-tuan kena ingat sampai bila-bila. Peristiwa yang menunjukkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di waktu mana Rasulullah turun saja, bergegas saja balik sampai ke rumah, sampai di rumah sebut pada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Simuti aku, simuti aku. Aku takut, katanya Rasulullah. Khadijah ambil kain simut, balut badan Rasulullah. Kemudian balut itu peluk badan Rasulullah. Yang Rasulullah menggigil ketakutan. Sambil peluk, bisik di telinga Rasulullah, "Jangan takut, wahai suami aku. Allah tidak akan sia-siakan setiap usaha yang kamu lakukan." Bagi semangat pada Rasulullah. Jangan bimbang. Kita berjumpa dengan Waraqah bin Nawfal. Kita berjumpa dengan mereka tersebut. Mereka akan bagi tahu pada kita tentang apa yang sedang berlaku ini sendiri. Sebut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi semangat pada Rasulullah. Tuan-tuan, zaman kita ni kalau kita jadi tempat Rasulullah lah, misal contoh. Tuan-tuan balik ke rumah, sebut pada orang rumah, "Simut abang, simut abang." Orang rumah kita simut tak? Simut. Simut tu, sambil simut balut badan kita ni, sambil simut dia pisik kat telinga kita. Siapa yang suruh pergi duduk dalam gua tu, siapa suruh? Elok orang tak duduk, kita pergi duduk. Nah, kena sampuk. Yang nak sebutnya kita dalam Rasulullah dengan Khadijah, waktu mana Khadijah ni pula positifkan setiap benda yang berlaku. Dalam setiap perkara yang berlaku ni, belajar untuk menjadi manusia yang positif, bukan menjadi manusia yang negatif. Hidup kita memandang ada hikmah yang Allah jadikan setiap perkara dalam hidup kita. Kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku, wahai Aisyah? Rasulullah sebut, ni orang yang pertama, kali yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sebut pada Aisyah, terdiam Aisyah. Yang kedua, Aisyah di kalangan isteri-isteri aku, Khadijah, waktu mana dia kahwin dengan aku, usia dia 40 tahun, aku berusia 25 tahun. Di usia 40 tahun, dia melahirkan zuriat seramai 5 orang ataupun 6 orang lagi anak aku, yang lahir daripada di saat mana dia sedang berusia 60 tahun. Usia 40 tahun tadi, 40 tahun dapat anak lagi, 5 orang lagi yang lahir lepas tersebut, 5 ke 6 yang lahir lepas tersebut. Nak sebutnya Rasulullah sebut pada Aisyah radhiyallahu anha, di dalam keadaan isteri yang lain semua tak dapat zuriat, tiba-tiba dia dapat zuriat besar. Khadijah ini sendiri usia 40 tahun dapat anak lagi. Tempat kita ni tuan-tuan, cuba tuan-tuan sentuh orang rumah kita usia 40 tahun. Waktu mana sentuh
usia 40 tahun tu, dia pandang muka kita. Dia sebut, bang, abang tak ingat ke abang tu kencing manis tau? Abang tu darah tinggi ada, kemudian gaut pun ada. Nak sebutnya usia 40 tahun. Sekarang usia 40 tahun. Kilang tutup. Senang dia disebut demikian. Tengok dan belajar dengan Khadijah binti Khuwailid. Ibu kita, Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku, wahai Aisyah? Terdiam Aisyah. Kali yang ketiga, wanita satu-satunya wanita yang rupawan saat mana dia berkahwin dengan aku. Dan di kalangan orang yang hartawan, daripada keturunan bangsawan, semua jenis puan-puan ini semua ada pada dia. Khadijah binti Khuwailid. Di saat mana dia seorang yang terpilih di saat itu. Mengapa dia pilih aku? Padahal dia sedang dimasuki ramai lelaki-lelaki lain yang masuk meminang Khadijah. Di saat demikian, tiba-tiba dia memilih anak yatim ini untuk dijadikan pasangan hidup dia. Di saat mana dia hampir wafat, Khadijah hampir wafat saja. Saat mana Khadijah hampir wafat, baca dalam sejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, saat mana hampir wafat, tak boleh bangun Khadijah. Hampir harta kekayaan dia, segala apa yang ada digunakan khusus untuk kerja-kerja Islam. Saat mana dia terbaring, tak boleh bangun, Khadijah berada di atas ribaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dada ni berombak-ombak, naik turun dan turun naik. Sakit, kejap-kejap genggam tangan Rasulullah, kejap-kejap cium tangan Rasulullah. Sebab ada Rasulullah, sakit ya Rasulullah, sakit ya Rasulullah. Sebab ada Rasulullah nak sebut sakit, mengalir mata ni, mengalir mata, kesat air mata. Rasulullah sebut, sabar wahai Khadijah, tentu ada hikmah yang Allah sediakan dalam hidup kita ini. Apa yang Allah sediakan untuk diri kita, kamu sabar wahai Khadijah. Khadijah sabar, kejap-kejap cium tangan Rasulullah, kejap-kejap cium tangan Rasulullah. Kemudian Rasulullah tengok, tak boleh bangun ini. Rasulullah sedih tengok isteri dia. Ambil bantal, letak bawah kepala, letak bawah kepala Khadijah. Bingkah bangun, diri di beranda rumah. Saat mana Rasulullah diri di beranda rumah, tiba-tiba rasa sayu yang amat sangat tentang isteri yang sedang sakit ini. Dalam keadaan demikian bercucuran air mata Rasulullah. Nangis tak sampai hati, nak menangis depan isteri kesayangan. Saat mana dia menangis, tiba-tiba turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang bagi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dihantar khusus oleh Allah untuk membawa salam daripada Allah, khusus untuk isteri kamu Khadijah binti Khuwailid. Dengar Allah kirim salam, Allah kirim salam untuk isteri ini. Bergegah masuk. Allah tuan-tuan, Allah kirim salam tuan-tuan. Mana ada orang yang sampai peringkat Allah bagi kirim salam. Sebab bila Allah kirim salam, bergegah masuk. Masuk ni, nak bagi tahu. Kita ni kan, kalau yang di pertuan telefon kirim salam pada kita, yang di pertuan besar kirim salam pada kita, rasa malam ni balik jalan mengangkang 3 hari 3 malam tak lagi. Nak sebutnya baru yang di pertuan besar je kirim salam. Nak sebutnya gambaran, kalau ada orang besar kirim salam, rasa bangga dah kita. Ini kan Allah kirim salam. Bila sebut Allah kirim salam, masuk balik, riba balik Khadijah. Bila riba Khadijah letak di atas ribaan ini, Rasulullah sapu peluh-peluh yang mengalir mercik di atas dahi Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula bisik di telinga Khadijah. Sebut di telinga Khadijah, ya Khadijah, Allahu yukri'uki salam. Wahai Khadijah, Allah kirim salam pada kamu. Dengar Allah kirim salam. Khadijah yang tak boleh bangun ni, tolak dada ni, nak bangun. Bila nak bangun, Rasulullah tengok dia nak bangun, Rasulullah tampung di belakang. Rasulullah tolak. Bangun, dia angkat tangan, dia duduk dalam keadaan bangun itu. Khadijah angkat tangan sebut, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, kamulah yang pemilik sejahtera ya Allah. Wa minkas salam, sejahtera didatang daripada kamu ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam, dan kembali balik kepada kamu ya Allah kesejahteraan ini ya Allah.
Fahyina Rabbana bisalam. Hidupkanlah kami ini dengan penuh kesejahteraan ya Allah. Wa adkhilna al-jannata darussalam. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Sebut saja begitu, rebah balik. Rebah pegang tangan Rasulullah. Sebut kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saat aku menghadap di hadapan Allah semakin hampir ya Rasulullah. Ya Rasulullah, di kala mana suatu hari nanti kamu baru Islam ini ya Rasulullah, tidak ada lagi siapa yang mendokong dan menyokong kamu ya Rasulullah. Kamu bersaksilah, namaku Khadijah binti Khuwailid tetap bersama dengan kamu ya Rasulullah. Disebut dalam satu riwayat cerita, saat demikian disebut lagi oleh Rasulullah, pegang tangan Rasulullah, ya Rasulullah, kala mana kamu baru Islam, tiba-tiba habis harta benda kamu tidak memiliki apa-apa lagi Rasulullah. Suatu hari nanti kamu datang ke kuburan aku, kamu tolong gali kubur aku ya Rasulullah. Simbolik kata yang disebut oleh Khadijah ini, tolong ambil tulang-tulang aku, bawa tulang-tulang aku, bawa ke pasar, jual tulang-tulang tersebut, gunakanlah untuk harta tersebut untuk kerja-kerja Islam. Allahu Akbar. Nangis esak-esak Rasulullah, cium tangan Khadijah, berulang kali sebut, berulang kali nak sebut, sabar wahai Khadijah, sabar. Nak sebutnya sampai tahap demikian. Kita ni boleh tak sampai tahap itu? Dekat nak meninggal dunia, pegang tangan suami, sebut pada suami, ingat bang, jangan kahwin lain dia. Yang tu je yang kita, abang kahwin saya jadi hantu maklimah balik rumah. Dia sebut demikian. Yang tu je yang kita ingat. Bila dekat nak meninggal dunia, kita tak pernah pun ingat tentang perjuangan Islam. Hidup ini hanya untuk Islam. Sebagaimana yang kita ikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadilah orang yang mencintai sebagaimana cintanya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang menyambut Rasulullah sampai peringkat perjuangan Rasulullah itu kekal dalam jiwa Sayyidina Umar. Sampai peringkat bila disebut saja Rasulullah wafat, Sayyidina Umar sebut, jangan sebut Rasulullah wafat. Siapa yang sebut Rasulullah wafat, dia boleh tengok kepala dia terpenggal daripada jasadnya. Rasulullah tidak wafat, Sayyidina Umar sebut. Sayyidina Umar ni macam hilang pedoman. Saat mana diisytiharkan Rasulullah wafat, sayangnya Sayyidina Umar ini sampai peringkat disebut, siapa yang sebut Muhammad wafat, boleh tengok kepala dia kena penggal dengan pedang aku. Heret pedang sebut. Sahabat-sahabat mula mencuit. Sahabat-sahabat sebut, cuba selamatkan keadaan ini. Pelik dah ni. Sayyidina Umar macam tak sedar. Bila disebut saja begitu, Sayyidina Abu Bakar naik atas mimbar. Sayyidina Abu Bakar sebut, Sayyidina Abu Bakar sebut, ayuhan nas, manusia semua, man kana ya'budu Muhammad fahuwa mat, wa man kana ya'budu Allah fahuwa hayyun la yamut. Wahai manusia semua, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah wafat. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan tak wafat-wafat. Lalu dibaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad tidak lain seorang rasul. Qad khalat min qablihi rasul. Telah didahului sebelum daripada ini rasul-rasul sebelum daripada ini. Bila sebut saja begitu, Sayyidina Umar yang garang tadi, yang heret pedang tadi, tersembam terus. Tersembam Sayyidina Umar, menangis teresak-esak. Sebut, Rasulullah sudah wafat. Rasulullah sudah wafat. Aku mencintai Rasulullah sepenuh hati dalam hidup aku. Aku bagaikan baru mendengar ayat yang dibaca, bagaikan ayat ini baru turun pada Abu Bakar, sedangkan ayat ini sudah lama Allah turunkan nak mengingatkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam sejarah Bilal bin Rabah, tuan-tuan baca dalam sejarah Bilal bin Rabah, bila Rasulullah wafat, dia bungkus pakaiannya, berhenti azan. Bilal tak nak azan, buka pakaian, pergi ke mana? Pergi ke Syria, pindah ke bumi Syria, berada di bumi Syria. Zaman Abu Bakar tak sempat tanya khabar. Zaman Sayyidina Umar baru sempat tanya khabar. Sayyidina Umar tanya, Bilal ni ada lagi ke? Sahabat-sahabat jawab, ya, Bilal masih hidup. Di mana Bilal? Jawab sahabat-sahabat, di Syria ya Amirul Mukminin. Bila sebut saja demikian, di Syam wahai Amirul Mukminin. Lalu dalam keadaan demikian, Umar kata, boleh tak bawa Bilal datang ke bumi Madinah? Lama dah kita merindui Bilal.
dalam hidup kita. Lalu sahabat berkejaran, ambil Bilal, bawa Bilal, bagi tahu Sayyidina Umar ingin bertemu dengan dia. Datang Bilal bin Rabah ke bumi Madinah. Tak kala mana sampai di bumi Madinah, sampai saja saat zuhur, Sayyidina Umar sebut pada Bilal, Bilal, zuhur Bilal, azan Bilal, azan Bilal. Lama dah kita tak dengar suara kamu mengalunkan azan. Bilal geling kepala. Bilal sebut terus, saya bukan Bilal zaman kamu yang Amirul Mukminin. Saya Bilal zaman Rasulullah. Saya Bilal zaman Rasulullah. Menyembunyikan rasa kasih dan cinta dia dalam hati dia tersebut. Sayyidina Umar sebut, apa bezanya aku dengan Rasulullah di saat ini? Sayyidina Umar sebut, aku sekarang menjadi pemimpin. Aku arahkan kamu supaya azan, wahai Bilal. Bilal sebut, saya tak nak azan. Saya tak nak azan. Bila sebut saja begitu, tiba-tiba datang Hasan dan Husin. Ceritanya sebut, Hasan dan Husin tengok Bilal, terkejut masing-masing. Datang salam dengan Bilal, meminta satu permintaan, mengulurkan satu permintaan. Sebut pada Bilal, pakcik, boleh tak pakcik azan hari ni pakcik? Lama dah kami tak mendengar suara pakcik mengalunkan azan. Bilal bila dengar permintaan Hasan dan Husin, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sebut apa dia? Demi Allah, kalaulah tidak kerana cintanya aku pada Rasulullah, permintaan daripada cucu Rasulullah ini, nescaya aku tidak azan. Tapi oleh kerana datang daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan cinta aku pada Rasulullah, aku akan azan. Bila naik untuk azan, bila naik saja untuk azan, Bilal sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdiam seluruh kota Madinah. Sekejap sahabat-sahabat terdiam. Bila Bilal sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar kali yang kedua, bercucuran air mata sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat masing-masing mula tengok di antara satu sama lain. Rasulullah masih hidupkah? Rasulullah masih hidupkah? Kita kedengaran suara bagaikan hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini. Bila Bilal sebut asyhadu an la ilaha illallah, mula sahabat-sahabat menangis teresa-esa. Waktu mana Bilal sebut wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal pula terdiam dan dia terduduk, tersembam dia saat itu. Sahabat-sahabat naik, sahabat-sahabat naik, pujuk Bilal. Kenapa dengan kamu ya Bilal? Kenapa dengan kamu? Bilal sebut, bila aku sebut wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tadi, aku ternampak-nampak Rasulullah sedang berjalan dan berjalan untuk datang salat bersama dengan kita hari ini. Aku rindukan Rasulullah, aku rindukan Rasulullah, dan aku rindukan Rasulullah. Diceritakan demikian. Saat mana mendengar keadaan yang sedemikian rupa, hari itu salat zuhur menjadi salat yang ramai pada hari tersebut. Kenapa? Peristiwa yang terjadi menunjukkan kecintaan dan kasih sehingga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita ni ada tak pernah duduk diam-diam selawat je ramai-ramai macam kita selawat tadi, tiba-tiba bercucuran air mata kita. Sebut, bila kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita terdiam sebab dalam dada kita. Bila orang tanya kenapa, saya merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah kita. Biasanya dalam hidup kita ni, bila kita menangis, bila kita mengalir mata, tengok mengalir aja air mata, orang tanya kenapa? Lama dah anak tak balik kampung. Yang tu rupa-rupa kita tak pernah pun mengalir mata kerana rindu dan kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tanya, saya buat contoh ni, contoh yang berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besarnya nilai. Benar apa yang Rasulullah ajar di kalangan sahabat, sampai peringkat mereka berjaya menghadapi suasana hidup lepas pada ketiadaan Rasulullah dengan halangan-halangan dan pujian-pujian ini. Sampai malam ini kita akan tanya, macam mana kita nak menghadapi suasana akhir zaman yang kita sedang lalui saat ini? Saya boleh simpulkan 3 perkara saja, tuan-tuan. 3 perkara je, tuan-tuan, tolong jaga. Di saat mana kita berhadapan di akhir zaman ini, 3 perkara ini jangan kita tergoyah walaupun sedikit sekali. Yang pertama, saya maksudkan mencintai Rasulullah, berhadapan dengan suasana akhir zaman ini, terus meletakkan keyakinan hidup hanya dengan Islam. Jangan cari selain daripada Islam. Wa man yabtaghi islami dinan falan yuqbala min. Allah sebut, siapa yang cari selain daripada Islam dalam hidup dia sebagai satu dinan, satu cara hidup dalam hidup dia,
falan yuqbala min, dia tidak akan diterima di sisi Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat nanti semua di kalangan kita akan jadi rugi. Jangan terima liberal dalam hidup. Jangan terima nasionalis dalam hidup. Jangan terima sekularis dalam hidup. Saya nak suruh tahu terang pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan terima selain daripada Islam dalam hidup kita untuk menjadi dinan, kita akan menyesal dalam kubur sekejap. Kita akan menyesal dan kita tak akan jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mesti kita terima hanyalah Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati dalam hidup kamu kecuali saat mana kamu menghadap depan Allah, kamu benar-benar seorang muslim. Jangan kamu mati dalam keadaan kamu teragak-agak. Islam dia tak boleh dengan campur. Jangan campur Islam dengan pahaman-pahaman yang lain. Tak boleh. Bila sebut saja Islam, udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam semua sekali. Jangan ambil separuh dan tinggal separuh yang lain. Jangan. Islam bukan jadi demikian. Bila kita sebut saja Islam, Islam dalam sosial, Islam dalam pendidikan, Islam dalam ibadah, Islam dalam peradaban, Islam dalam politik, Islam dalam semua keadaan dalam kehidupan kita. Baru kita dianggap orang yang meyakini hidup ini dan kita mampu menempuh cabaran akhir zaman yang sedang kita lalui ini. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sebut kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada di kalangan kami hati-hati kami ni jadi goyah dengan agama kamu ya Rasulullah. Dia teragak-agak dengan agama kamu. Bagaimana kami nak lalui saat itu ya Rasulullah?" Rasulullah sebut, mulut kamu jangan terhenti. Sebut, "Raditu billahi rabbah, wa bil islami dinah, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah." Rasulullah mula sebut demikian. Raditu billahi rabbah. Aku redalah Allah itu Rabb dalam hidup aku. Wa bil islami dinah. Islam itu sebagai dinan, satu cara hidup dalam hidup kita. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dan Nabi Muhammad itu nabi dan juga rasul. Dalam kehidupan kita, segala benda yang kita buat kena hanyalah dengan Islam. Jangan terlibat dengan yang lain. Jangan. Kalau tuan-tuan terlibat dengan yang lain, campur je. Islam campur dengan yang lain. Islam campur dengan Syiah. Islam campur dengan Mu'tazilah. Islam campur dengan Qadariyah. Campur dengan izam-izam yang sedang dicampur dalam masyarakat kita pada hari ini. Tuan-tuan akan menyesal bila tuan-tuan masuk dalam kubur. Saya akan menyesal, tuan-tuan akan menyesal. Islam dia tak boleh campur. Islam ni mesti bersih. Satu kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Keyakinan. Nak suruh jangan kita teragak-agak dengan Islam. Biar kukuh keyakinan kita menghadapi cabaran ini. Rasulullah ajar demikian. Sahabat-sahabat, kukuh tak kukuh sahabat-sahabat, sehingga kan Bilal bin Rabah waktu mana kena tekan di atas dada dia dengan batu-batu yang besar, kemudian diheret di atas kerikilan-kerikilan batu-batu yang tajam, tersiap daging-daging Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah sebut apa dia? Allahu ahad, ahadun ahad. Allah yang esa dan Allah yang esa. Ini keadaan yang pertama. Sampai keluarga Sumayyah yang disula daripada punggungnya dengan besi yang panas. Sula dengan besi yang panas. Masuk tembus di belakang ini. Keluarga Sumayyah, keluarga Ammar bin Yasir, bila dicampak dalam kawah yang menggelegak. Kawah yang menggelegak. Saat mana kawah menggelegak, campak sorang-sorang dalam air yang menggelegak tersebut. Rasulullah sebut, sabran ali Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, kerana aku berjanji dengan keluarga kamu, syurga Allah telah tersedia untuk keluarga kamu tersebut. Nak gambarkan apa dia? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita biarkan goyangan keyakinan kita sehingga waktu mana kita mati, tiba-tiba kita bercampur Islam kita dengan selain daripada Islam. Jaga tuan-tuan. Ramai dah orang masuk dalam guni-guni mereka, dalam perangkap-perangkap mereka. Kita tak sedar, kita tak rasa, kita kata tak apa, saya tak terlibat pun. Tak tuan-tuan, ramai orang kita terlibat dengan hilang keyakinan dengan Islam ini. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah bentuk sahabat-sahabat jadi kukuh. Nak menghadapi cabaran akhir zaman juga, kekal kita begini. Apa dia? Jaganya ibadah kita dengan Allah. Ibadah kena jaga. Ibadah apa dia? Yang diajar supaya kita jaga.
dalam hidup kita, dia nak suruh kita kuat dalam menghadapi cabaran akhir zaman ini. Sembahyang jangan tinggal. Sembahyang jangan tinggal. Jangan ada di kalangan kita bermalas-malasan untuk nak solat. Pada usia 40 tahun, jangan tinggal lagi solat berjemaah. Usia 40 tahun, solat berjemaah. Jaga solat berjemaah ni dalam hidup kita. Kerana apa dia? Bila usia 40 tahun, usia kita menjelang usia tua. Berusaha pada kita untuk jaga solat berjemaah. Solat jemaah apa yang kena jaga sangat? 2 waktu yang kena jaga semua. Jaga solat isyak berjemaah dan subuh berjemaah. 2 waktu ini kena jaga solat. Orang yang usia 40 tahun, kalian jangan main-main lagi. Usia 60 tahun, bila usia 60 tahun, kalian jaga, jangan tinggal solat tahajud dalam hidup kita. Solat tahajud dan solat duha. Solat tahajud, sentiasa jaga solat tahajud. Malam-malam solat tahajud. Hari usia 60 tahun, usia confirm mati. Siapa yang usia 60 tahun, jangan fikir lagi perjalanan hidup dia jadi panjang. Rasulullah sebut, umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. Bila usia 60 tahun, mula dah pada kita ni, jangan tinggal tahajud dalam diri kita. Jangan tinggal salat sunat duha dalam hidup kita. Salat yang kita jaga. Yang kedua, baca Quran. Ibadah yang besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak suruh kita kuat dalam hidup kita menghadapi cabaran akhir zaman. Rajin baca Quran. Jangan malas baca Quran. Jangan rajin baca WhatsApp. Jangan rajin baca Facebook. Tetapi rajinkan baca Quran. Orang kita akhir zaman ni, dia rajin baca WhatsApp, baca Facebook. Hidup dengan budaya fitnah. Hidup dengan budaya fitnah ni datang daripada mana? Ni datang daripada viral. Yang diviralkan itu, tetapi Al-Quran tidak dibaca. Al-Quran kita tak baca. Budaya orang kita, malam-malam nak tidur baca WhatsApp. Bangun daripada tidur baca WhatsApp. Baca Facebook. Update Facebook. Baca Instagram dan sebagainya. Bila kita mati masuk dalam kubur, tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran. Ramai yang tak boleh baca Quran. Yang tak boleh baca Quran ni, saya ulang banyak kali. Siapa yang tak boleh baca Quran di kalangan penduduk kawasan Semban 2 ni, dia mati masuk dalam kubur, tak boleh baca Quran, masuk saja dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Tak percaya cuba mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas. Masuk dalam kubur tak lepas, tak boleh baca Quran. Jangan main-main. Masuk dalam kubur je mereka tanya terus, Quran boleh baca Quran? Quran tak boleh. Quran tak boleh baca. Kamu buat apa di atas dunia? Kamu buat apa di atas dunia? Allah bagi umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kamu hidup. Tergagap, tak boleh baca Quran. Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Tak boleh baca Quran ni satu benda yang kita tak mampu mendepani cabaran zaman. Di akhir zaman lagi kita tak boleh baca Quran. Memang kita kalah. Memang kita akan kalah. Dikalahkan dengan zaman. Bila kita tidak ada Al-Quran kan. Al-Quran menjadi simbol kekuatan bagi orang mukmin. Kena boleh baca. Jangan sampai tak boleh baca. Tuan-tuan yang tak boleh baca, tuan-tuan datang daftar dengan AJK Surau. Kalau kawasan Qaryah ni, bagi tahu kepada AJK Surau. Tuan, saya tak boleh baca Quran. Daftarkan saya. Mana nak tahu ada orang yang dah boleh baca Quran, dia nak tolong saya untuk membaca Al-Quran. Daftar ahli Qaryah, salin daftar, mendaftar. Yang dah boleh baca Quran, tolong daftar. Saya dah boleh baca Quran. Siapa nak belajar Quran dengan saya, tolong hubungi nombor telefon sekian-sekian. Manakala yang tak boleh baca Quran, tolong bagi tahu pada AJK Surau. Saya tak boleh baca Quran. Tolonglah tunjukkan saya siapa yang boleh bantu saya untuk saya nak menghadap depan Allah dalam keadaan saya boleh membaca Al-Quran kali. AJK Surau jangan jawab pula, sebenarnya saya pun tak boleh baca juga. Jangan jawab demikian, buat malu company je. Di kita ni, biar kita saling boleh membaca dan kita boleh memahami Al-Quran. Besar nilai Al-Quran dalam hidup kita. Siapa yang nak menghadapi cabaran zaman ini, dia kena ada demikian. Kalau tak boleh juga, hafal Quran. Hafal Quran. Baca tak boleh, hafal lah. Kita sebut, Allah Ustaz, dah baca tak boleh nak hafal. Macam mana ni? Jadi macam orang buta. Orang buta yang tak boleh baca Quran, tapi dia boleh hafal Quran. Yang saya biasa sebut, hafal Quran ni, ayat apa yang perlu kita hafal sangat? 3 surah je.
3 surah je sebelum daripada kita mati yang perlu kita hafal. Paling-paling tidak biar ada 3 surah ni dalam dada kita. Surah apa dia? Yang pertama surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk mesti kita baca, mesti kita hafal, biar ada dalam dada kita sebelum kita menghadap depan Allah. Rasulullah sebut, siapa yang dia baca surah Al-Mulk sebelum daripada dia tidur, saat mana dia nak tidur, kemudian dia tidur malam tersebut, dia dah baca surah Al-Mulk sampai ajalnya pada malam itu, masuk dalam kubur, tiada azab kubur dan tiada pertanyaan malaikat muka dan nakir untuknya. Besarnya nilai surah Al-Mulk. Surah Al-Munjiyah wal Mun'iyah, surah yang menghalang daripada azab kubur dan menyelamatkan kita daripada azab kubur. 30 ayat. Takkan tak boleh kita nak hafal 30 ayat dah dalam hidup kita. Orang kita ni malas nak menghafal. Ayat sama jadi hafal. Inna a'tayna inna anzalna. Ayat sama je. Kalau solat dengan orang rumah tu sampai waladdallin amin tu, orang rumah kat belakang tu boleh agak ni inna a'tayna, ni inna a'tayna. Kita pun baca inna a'tayna kal kausar. Orang rumah kat belakang kata, kan dah kata ayat itulah dulu, kini dan selama-lamanya. Tak berubah-berubah dalam hidup. Dalam hidup kita ni, biar dalam diri kita ni semakin banyak hafalan. Habis dah surah Al-Mulk, hafal surah yang kedua. Surah kedua ni surah apa dia? Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi tak panjang pun, 110 ayat je. Jangan buat terkejut, buat biasa-biasa sudah. Surah Al-Kahfi biar ada di bibir kita ni. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan. Kita baca ayat ni dalam diri kita ni, biar di bibir je ayat-ayat yang demikian pada kita. Dua, tak panjang, 110 ayat. 110 ayat ni kalau kita hafal satu hari satu ayat, kita hanya memerlukan 3 bulan 4 bulan kita ingat surah Al-Kahfi. Besar nilai surah Al-Kahfi. Dah ingat surah Al-Kahfi, Allah panjangkan lagi umur kita. Ada lagi masa untuk kita nak menghafal. Hafal surah yang ketiga. Surah yang ketiga ni surah yang terpendek dalam Quran. Surah apa dia? Surah Al-Baqarah. Tak panjang pun, 286 ayat je. 3 surah ini biar jadi dalam diri kita jadi kekuatan. Paling tidak 3 surah ni ada. Kalau tak boleh juga hafal, belajar. Rasulullah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kata, belajar tentang Al-Quran pada 2 surah bagi orang lelaki dan 3 surah bagi orang perempuan. Orang lelaki 2 surah dia kena belajar. Hadam, cair terhadap 2 surah. Surah apa dia? Yang pertama surah Al-Baqarah dan yang kedua surah Al-Imran. 2 surah je orang lelaki. Orang perempuan ada 3 surah. Kalau kalian tak belajar lagi, tuntut dengan suami kalian pada malam. Tuntut 3 surah ni untuk kita belajar sebelum daripada kita menghadap depan Allah. Surah yang pertama surah An-Nisa. Orang perempuan dia kena wajib belajar surah An-Nisa. Yang kedua belajar surah An-Nur bagi orang perempuan. Surah An-Nur di antara surah-surah yang menjadi besar dalam hidup seorang wanita ini sendiri untuk nak faham. Dan yang ketiga surah Al-Ahzab. 3 surah je orang perempuan. 3 surah ni nak menunjukkan bagaimana nilai dalam kehidupan kita supaya kita hidup dengan Al-Quran dalam ibadah. Yang ketiga dalam ibadah apa dia? Doa. Doa jangan tinggal. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan berhadapan dengan ujian dan cabaran kita, Rasulullah pesan doa. Rasulullah sebut, ad-doa silahul mu'minin. Doa senjata yang paling penting dalam hidup orang mukmin. Senjata yang paling utama dalam hidup orang mukmin. Sampai Rasulullah sebut, ittaqu da'watul mazlum. Berhati-hati kamu dengan doa orang kena zalim. Dalam hadis yang lain Rasulullah sebut, ittaqu da'watus salih minkum. Berhati-hati kamu dengan doa orang salih di kalangan kamu. Doa ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, fa innahu wa bainallahi la hijabalah. Kalau sekiranya dia berdoa, orang mukmin ini doa, di antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Doa menjadi kekuatan dalam diri kita. Doa ni saya dapati orang kita jadi malas untuk berdoa. Padahal ini di antara cara Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat bagaimana kita nak menghadapi saat mana berhadapan dengan cabaran-cabaran dalam kehidupan kita ini. Doa kita. Bila Rasulullah berhadapan dengan tentangan, Rasulullah doa. Rasulullah baca doa.
Doa apa dia? Doa yang disebut dengan doa qunut nazilah. Doa yang dibaca Rasulullah. Ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya haziman ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Rasulullah sebut, wahai Tuhan yang menjaga awan-awan, ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab, yang menurunkan kitab, yang menjalankan awan, wa ya mujriyas sahab wa haziman ahzab, yang menghancurkan tentera-tentera musuh, ihzimhum, hancur leburkanlah mereka. Ini cara Rasulullah ajar baca doa. Kita berhadapan dengan ujian hidup. Satu, jangan tinggal baca doa. Saya perhati ramai di kalangan kita, bagi salam, dia tak angkat tangan baca doa. Jangan. Biar pada kita ni baca doa. Baca doa macam mana? Cara Rasulullah baca doa. Lagi lama baca doa, lagi terangkat. Lagi lama baca doa, lagi terangkat. Sehingga tangan Rasulullah ni, tangan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh, nampak ketiak putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa macam mana? Kita berdoa lagi lama lagi turun. Lamanya tu imam. Lamanya. Doa mendalah tu imam. Kita jadi demikian. Payahnya lama. Lama-lama letak tangan atas apa kita. Malahnya berdoa. Letak tangan atas apa je. Mula bilang cicak berapa ekor cicak malam. Kita nak sebut ada Allah, ya Allah, nak terima sudah. Nak terima, tak nak terima sudah. Senang je doa. Jangan malah dalam baca doa. Yang teruk-teruk lagi tu, bagi salam angkat tangan. Ya Allah, macam biasalah ya Allah, amin tu dia. Doa paling ringkas dalam dunia. Malasnya baca doa. Jangan. Doa ni biar lama. Lagi lama. Biar kita ni meminta dengan Allah. Ini kekuatan dalam. Dan kita tahu, bila kita baca doa, itu tanda kita orang saleh. Kerana orang yang tidak saleh, dia tak nak baca doa. Dia rasa bahawa doa dia tidak mustajab. Kalau orang yang saleh, dia rasa doa aku ni Allah dengar, Allah mustajab. Ud'uni astajib lakum. Allah sebut doa pada aku akan perkenankan segala doa-doa yang kamu mohon. Berlaku waktu mana di padang mahsyar. Di padang mahsyar, dalam kitab Tanbihul Ghafilin dicerita, ada seorang pemuda yang bangkit di akhirat. Tengok pahala dia banyak sangat. Menggunung-gunung pahala dia. Terkejut dia. Dia tanya pada malaikat datang daripada mana pahala yang banyak sebegini wahai malaikat? Malaikat jawab, ini hasil daripada doa-doa yang kamu minta di dunia dahulu. Ya Allah tak mustajab di dunia, tetapi Allah mustajab di akhirat. Dia pun sebut terus, malaikat, kalau begitu aku pohon semua doa aku di dunia tak dimustajab malaikat. Padahal dia sudah berada di akhirat. Disebut dalam kitab cerita tentang perkara demikian. Kita ni jangan malas. Ini kekuatan dalam hidup kita. Menghadapi cabaran zaman ini. Dalam hidup kita, Rasulullah ajar pada kita macam mana? Doa. Malam-malam ambil tangan kita, tak atas. Ubun-ubun pada anak-anak kita. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Baca doa. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama kamu ya Allah. Ajarkanlah ilmu ta'wil pada dia ya Allah. Hembus di ubun-ubun kepada anak-anak kita. Baca doa. Allahumma yassir lahu umurahu. Baca doa. Ya Allah, berkatilah setiap rezeki yang masuk dalam rumah tanggaku ni ya Allah. Doa ini kekuatan dalam hidup kita, dalam menghadapi cabaran. Dan yang dalam ibadah ini lagi, tolong perbanyakkan sedekah kita kepada Allah dalam mentaati perintah Allah. Nak menghadapi cabaran zaman, di saat mana manusia sedang mencintai harta benda, kita pula membanyakkan sedekah. Banyakkan sedekah. Lawan kecintaan tadi, bagi sebelum kita menghadap depan Allah. Ini dipanggil yang kedua. Dan yang tiga yang besar, tolong bina kembali akhlak-akhlak yang sedang runtuh. Bina kembali yang disebut dengan akhlak. Akhlak apa dia? Akhlak pada Nabi SAW. Akhlak kita, akhlak Nabi. Biar orang nampak, bila kita berjalan ini, tanda sifat kita, perangai kita sebagaimana dibentuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak datang akhlak Nabi ni macam mana? Ulama sebut, yang pertama, selawat jangan terhenti. Selawat mesti sentiasa di bibir kita. Banyak mana ayah-ayah, ibu-ibu kalian kena selawat dalam hidup ni? Sebanyak lebih kurang 1000 kali sehari. 1000 kali sehari. Ibu-ibu, ayah-ayah, kalian jangan tidur selagi mana tak habis 1000 kali sehari. Selawat dan selawat. Tapi kita ni gaya 10 kali je dah tertidur dah.
Nak sebutnya, ajar pada diri kita dan didik diri kita. Selawat dan sahabat. Mulut kita ni bersahabat. Yang pertama sahabat. Yang kedua, menghidupkan kembali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan balik sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dunia. Saat mana manusia tak hidup sunnah Rasulullah, kita buat. Sunnah Rasulullah pada jasad. Apa dia? Bau wangi. Badan kita ni jangan bagi bau badan yang tak baik. Biar dia bau wangi untuk badan kita. Sugi, gosok gigi kita. Kemudian pastikan pada kita apa dia? Pakaian kita. Pakaian, orang tengok pakaian, ini lambang pakaian ahli syurga Allah SWT. Jangan pakai pakaian yang tak senonoh. Jangan pakai pakaian yang tidak melambangkan pribadi yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni pada jasad kita. Jasad kita ni, mula kita bersihkan kuku-kuku ni. Jangan panjang kuku kita. Jangan biarkan janggut-janggut kita, misai-misai kita tak terurus. Jangan demikian. Jangan duduk di kawasan-kawasan yang bauan hamis badan ini sendiri. Jangan. Tetapi pastikan bauan-bauan bukhur, bauan-bauan yang baik di tempat tidur kita dan sebagainya. Itu tanda kita sedang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lagi? Sunnah kita dalam keluarga. Sunnah dalam keluarga ni hidupkan kembali. Sunnah dalam keluarga kita macam mana? Benda yang mudah je. Ambil makanan, suap ke mulut anak isteri kita seorang-seorang. Rasulullah lakukan demikian. Pernah satu ketika Rasulullah ambil makanan, Rasulullah kunyah makanan. Rasulullah panggil Aisyah. Ta'ali Aisyah. Aisyah datang dekat. Rasulullah kata, iftah kami. Buka bibir kami. Aisyah pun buka bibir dia. Rasulullah ludah dalam mulut Aisyah. Aisyah telan makanan yang telah dikunyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Try buat malam ni nak tengok. Malam ni balik ke rumah masing-masing, panggil orang rumah, main dekat sikit. Abang baru belajar sunnah je, lama dah tak buat sunnah. Mesti orang rumah datang dekat je kita. Ambil kangkung-kangkung ke kunyah. Cari daging-daging yang lihat tu, kunyah, main. Abang nak ludah dalam mulut. Mesti orang rumah angkat tangan dua-dua belah. Tak selera bang, tak selera. Dah lah gigi tak gosok dia tu. Kemudian isap rokok pula dia tu. Hilang terus sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan kembali sunnah Rasulullah ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana dekat dengan alim ulama. Mendekatkan dengan alim ulama dalam akhlak kita ni. Jangan jauh diri kita dengan alim ulama. Duduk majlis ilmu. Cari majlis ilmu. Tuan-tuan jangan biarkan malam-malam tuan-tuan dengan kosong berlalu begitu saja, jangan. Tiap-tiap malam ini sentiasa duduk majlis ilmu. Cari majlis ilmu. Saya dengar kawasan Seremban ini banyak sangat ustaz-ustaz yang mengajar. Kuliah-kuliah yang banyak. Cuma baki lagi rajin malas je kita. Rajin malas je pada diri kita. Majlis ilmu hadir duduk di majlis ilmu. Kerana di waktu mana kita hadir bersama dengan para alim ulama. Kita duduk dengan mereka, duduk dengan para malaikat Allah SWT. Tuan-tuan tak bangga ke duduk dengan para malaikat Allah? Kita dalam hidup kita ni, apa kita nak bangga dengan menghabiskan masa kita dengan berlalu begitu saja depan televisyen saja dalam hidup kita? Biarlah kita habis masa kita dengan mentaati perintah Allah. Duduk dalam majlis ilmu. Jangan kita malas dalam menuntut ilmu. Cari ilmu sebanyak mungkin. Kalau tuan-tuan dalam keadaan sebegini, tuan-tuan usaha pada diri kita menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Kalau tuan-tuan ada kuasa, jangan tahan orang nak belajar majlis ilmu. Tuan-tuan jangan tahan. Kalau tuan-tuan tahan, tuan-tuan menzalimi diri tuan-tuan sendiri. Jangan tuan-tuan halang. Selagi mana kita boleh pastikan orang belajar, bagi orang belajar menuntut ilmu. Ini keadaan pada diri kita. Jangan kita jadi penghalang-penghalang kepada orang yang mentaati perintah Allah SWT. Bila kita halang, nanti kita termasuk di kalangan orang yang zalim. Allah SWT sebut, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ وَاسْعَى فِي خَرَابِهَا. Siapa yang lebih zalim membiarkan rumah-rumah Allah kosong? Rumah-rumah Allah dibiarkan kosong dan kamu biarkan rumah-rumah Allah itu dalam keadaan tak ada program apa-apa. Di saat demikian, kamu sezalim-zalim manusia depan dia. Kita ni diajar supaya pastikan hidup budaya ilmu ni biar semakin rancak di kalangan kita. Belajar dan belajar. Malam ni belajar tauhid, malam besok belajar fiqh, malam lusa belajar tafsir. Sentiasa hidup dalam keadaan kita belajar. Suatu hari Allah panggil kita
Di saat mana Allah panggil kita tersebut, kita menghadap depan Allah, kita dapat pahala mati syahid di jalan Allah. Kenapa? Kerana hidup kita sentiasa belajar dan belajar. Ini budaya yang mesti diwujudkan di kalangan kita ini sendiri. Ini keadaan pada diri kita. Dan akhir sekali, pada diri kita je, cubalah kumpulkan harta benda kita untuk nak ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah Rasulullah untuk menguatkan jiwa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa yang ziarah makam aku lepas pada wafatnya aku, wajabat lahu syafaati, wajib dia dapat syafaat aku waktu mana menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Mudah-mudahan Allah masukkan kita di kalangan mereka yang teguh dalam menjalani perjalanan hidup di akhir zaman ini dengan bersumberkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mudah-mudahan bila kita bangkit daripada mahsyar nanti, Nabi akan panggil nama kita. Dan semua yang hadir pada malam ni insya-Allah, semua di kalangan kita akan duduk bersebelahan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Terima kasih di atas jemputan yang baik ini. Terima kasih di atas kesudian tuan-tuan datang dan hadir pada majlis-majlis sebegini. Mudah-mudahan bersaksilah depan Allah nanti kita akan tersenyum indah dengan amalan-amalan yang kita lakukan ini dan kita dimasukkan di kalangan hamba Allah yang saleh. Terima kasih sekali lagi pada semua yang telah menjayakan program-program sebegini, bersusah payah dalam menggerakkan masyarakat ini. Mudah-mudahan Allah masukkan kita di kalangan orang-orang saleh di kalangan kita. Dan saya nak ucapkan terima kasih di atas kesungguhan AJK yang telah melancarkan derma tadi untuk tabung sekolah saya ni sendiri. Sebenarnya di belakang saya ni bukan ada 4 buah, tapi sebenarnya ada 5 buah sekolah tahfiz. 5 buah sekolah tahfiz ni, satu lagi di selatan Thailand, di mana saya ambil anak-anak yatim, orang miskin, kemudian saya tanggung anak-anak yatim dan orang miskin tersebut. Asalnya anak yatim piatu yang bapa mereka ditembak mati tu, kita ambil mereka tersebut, asalnya 22 orang. Sekarang ada lebih kurang 460 orang pelajar yang menghafal Quran di selatan Thailand lah. Di Kelantan, kemudian di Pahang, kemudian di keseluruhan di Pulau Langkawi. Kemudian saya bangunkan sekolah tahfiz ini lebih kurang 10 tahun lah. Saya ambil anak-anak yatim tersebut, kita tanggung seorang-seorang RM3,500 seorang. Kita tanggung kos mereka belajar tersebut. Tapi alhamdulillah berjaya dah 10 tahun dah saya tanggung keadaan ini. Alhamdulillah suasana yang ditanggung ini hasil daripada sumbangan jemaah-jemaah sekalian lah. Di selatan Thailand tu macam mana saya buat? Saya suruh mereka berlebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka. Mereka sujud. Mereka bangun pagi-pagi. Mereka berdoa pada Allah, sujud. Dalam sujud mereka baca doa. Kemudian akhirnya madu tersebut mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum air madu tu muntah. Keluar sihir-sihir tersebut. Sihir masyarakat kita ni kuat sangat, ilmu sihir. Orang kita ni sihir menyihir, kita tak terfikir kuatnya budaya sihir menyihir ini sendiri. Ada seorang hamba Allah, dia datang tempat saya tu, bawa dengan X-ray. Di betis dia ni, dua belah ni dengan X-ray tu penuh dengan paku-paku dalam X-ray dia tersebut. Paku ni banyak sangat. Dia kata doktor kata tak boleh nak operate sebab banyak sangat paku ni. Nanti hancur daging-daging. Macam mana nak buat? Doktor cadangkan supaya pergi cari ustaz-ustaz untuk dirawat. Dia datang, kita baca ayat ru'iyah, kemudian kita bagi minum air madu, tepuk, keluar paku tersebut. Kira-kira paku ni sebanyak mana? 121 pucuk paku. Sihir orang kita kuat sangat di kalangan kita. Sampai tahap demikian. Kita pula bila kena sihir, kita pergi report pada polis, tuan saya kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga. Nak sebut je tak ada undang-undang tempat kita ni. Kita rumah tangga bercerai-berai kerana sihir. Kuat ilmu sihir di kalangan masyarakat kita. Yang ni yang menyebabkan saya sendirinya ambil inisiatif. Saya ambil inisiatif untuk belajar. Waktu saya belajar kat Mesir dahulu, saya belajar dan tentang perubatan Islam ini. Alhamdulillah, saya buka tempat rawatan di Shah Alam itu. Bangunan asalnya orang Kristian nak bayar bangunan tersebut sebanyak 5 juta ringgit. Saya pergi jumpa dengan owner tu di Seksyen 8. Saya kata jangan jual pada orang Kristian. Orang Kristian dah bayar dah 50%, bayar dah wang pendahuluan 50,000. Kemudian saya kata pulangkan balik. Saya nak bayar bangunan ini sebanyak 2 juta ringgit je. Saya sebut. Saya pun cari dana. Tuan bangunan tersebut dia kata, ustaz,
Jauh tu jarak 2 juta dengan 5 juta. Tapi saya kata daripada bagi pada orang Kristian, baik bagi pada saya sebut demikian. Paling-paling tidak, saya boleh usung juga jenazah tuan di akhirat nanti. Waktu mana meninggal dunia nanti, bagi pada orang Kristian, tak boleh diusung dah jenazah tuan. Sebut demikian. Ya tak ya juga. Dia sebut. Lalu dia bagi 2 juta. Saya cari tanah. Alhamdulillah saya boleh bayar bangunan tersebut. Bangunan sekolah tadika. Saya buatkan untuk tempat rawatan Islam. Saya sebut datang percuma je. Datang. Siapa yang nak datang, datang untuk dapat rawatan ini supaya orang kita tak kena sihir dan syirik dan sebagainya. Dan kemudian saya bangunkan lagi di Langkawi, kemudian di beberapa tempat ini sendiri. Dan madu tu ada yang dia minum turun kadar gula dalam darah. Ada yang kena batu karang. Saya pernah kena batu karang sekali. Saya minum air madu, keluar batu karang ini. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Buat amalan pada kita dah. Makan madu ya, bukan bermadu makan madu ya. Inilah satu-satu madu yang kita berbalik ke rumah, orang rumah senyum je. Berbalik madu satu lagi belakang parang dah jawapan. Madu tu ada kat belakang nantilah. Ada sahabat yang bawa. Dan kemudian ada kitab yang saya karang, kitab Malam Pertama di Barzah. Saya karang kitab Teman di Barzah. Tuan-tuan buat amalan lah, baca pada anak-anak dan keluarga kita. Mudah-mudahan dia akan jadi kekuatan pada kita semua. Dan ada yang tak boleh makan madu direct, saya buat dalam bentuk kapsul. Kapsul tu saya campur minyak zaitun dan minyak habbatus sauda dan juga madu. Dan tuan-tuan orang lelaki cuba buat amalan. 3 biji pagi, 3 biji malam. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada kena kanser, kena penyakit-penyakit yang tak baik dan sebagainya. Orang perempuan buat amalan 2 biji pagi, 2 biji malam je. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'a'ana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini kami datang dan berkumpul di surau yang baik ini ya Allah. Dalam keadaan kami datang tadi ya Allah, kami datang dengan dosa-dosa yang banyak ya Allah. Kami duduk dalam majlis ilmu ini ya Allah. Kami tadah tangan doa ini ya Allah, agar kamu ampunkan dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja ya Allah. Saat mana kami mendatangi rumah kamu ini tadi ya Allah, hati kami kosong dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah saat mana kami keluar daripada rumah kamu ini ya Allah, hati kami penuh dengan rasa kasih dan cinta pada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami mengadu kepada kamu ya Allah. Betapa banyaknya ujian yang kami lalui dalam perjalanan hidup ini ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, tabahkanlah hati kami ya Allah. Kukuhkanlah ikatan sesama kami ini ya Allah. Luruskan jalan hidup kami ini ya Allah. Jauhkanlah kami daripada disesat di dunia maupun di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan bibir kami menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Tatkala mana terwujud kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Di saat mana dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merenjis tubuh badan kami itu ya Allah. Saat mana kami mula dikapankan nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami ya Allah, lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami mula untuk disolatkan nanti ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling soleh ya Allah, ia akan mengimamkan salat jenazah kami nanti ya Allah. Ia akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah. Ia akan membawa kami ke liang lahat nanti ya Allah. Dikala mana diturunkan jenazah kami di barzah nanti ya Allah, kamu jadikanlah kubur kami di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah kepada kawah-kawah neraka ya Allah. Di malam pertama kami di barzah nanti ya Allah, kamu ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami ya Allah, arwah datuk nenek moyang kami ya Allah, arwah-arwah mereka yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat sebegini ya Allah,
Seringkali kerinduan itu bertandang dalam hidup kami, ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami, ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat kami mengaminkan doa-doa yang dibaca oleh arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat kami membaca ayat-ayat suci kamu di hadapannya, ya Allah. Rindu, ya Allah. Rindu, ya Allah. Kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami pada mereka yang telah meninggal dunia itu, ya Allah. Jadikanlah tadahan doa ini, ya Allah. Saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, kubur mereka kembali bercahaya untuk selama-lamanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Kami mengakui, ya Allah, seketika dahulu kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah membentak-bentak ibu kami, ya Allah. Kami pernah memukul-mukul badan ibu kami, ya Allah. Kami pernah, ya Allah, memalingkan wajah kami di saat mana ibu kami memanggil-manggil nama kami, ya Allah. Kami pernah membatukan diri ini, ya Allah, di dalam bilik itu, ya Allah, sambil menghempaskan pintu itu, ya Allah, menunjukkan kemarahan kami pada ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja di kala itu, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Ampunkanlah kesilapan kami itu, ya Allah. Kami tidak sengaja melihat air mata ibu kami mengalir lesu di pipinya itu, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, masih berbaki lagikah redha ibu kami untuk kami, ya Allah? Ya Allah, masih berbaki lagikah redha ibu kami untuk kami saat ini, ya Allah? Kami pohon pada kamu, ya Allah, agar kamu kembalikan redha ibu kami untuk kami, ya Allah, untuk melayakkan kami ke syurga kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kerana dosa-dosa inikah pula, ya Allah, yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah pula, ya Allah, yang menyebabkan anak-anak kami enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, hati kami menjadi keras, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan hidup kami seringkali berantakan, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan solat kami hilangnya khusyuk, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan kami seringkali memalingkan diri kami untuk melaksanakan perintah kamu, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami, ya Allah, sejahat mana pun kami, ya Allah, sekeji mana pun kami, ya Allah, seguna mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini, ya Allah, kecuali pada kamu lah, ya Allah, yang maha pemurah dan mengasihani, ya Allah. Ya Allah, berkatilah bagi mereka yang sentiasa menggunakan harta benda mereka untuk di jalan kamu, ya Allah. Murahkanlah rezeki mereka itu, ya Allah. Kamu tambahkanlah kebaikan-kebaikan bagi mereka yang banyak menyumbang harta benda, masa dan tenaga untuk kerja Islam ini, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.